والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه ومرضاته وثوابه وجناته سبحانه وتعالى. ثم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati jikir-jikir hadirin muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana masih memanjangkan usia kita. Dan pada hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki fasa-fasa terakhir di dalam bulan Ramadan dan kita akan meninggalkan bulan Ramadan ini. Jadi untuk masa yang senggang masa sebelum kita menunggu azan dan juga solat waktu zuhur, insya-Allah kita akan membacakan sedikit daripada kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid darain amin. Insya-Allah kita akan baca sedikit adab berpuasa. Kata musannif rahimahullah, tidak sepatutnya kalau engkau hanya berpuasa pada bulan Ramadan sahaja, maka bermakna engkau telah meninggalkan merebut keuntungan dengan puasa sunat, dan engkau tidak mengambil peluang untuk merebut darjat yang tinggi di syurga Firdaus. Di Imam Al-Ghazali berkata, antara faedah ataupun antara perkara yang perlu kita ambil iktibar apabila kita berpuasa di dalam bulan Ramadan adalah kita melatih diri kita dengan ibadat puasa. Kita dah mampu laksanakan ibadat puasa selama 30 hari penuh, tidak ada miss walau satu hari pun. Maka tidak sayugia untuk kita hanya berpuasa pada bulan Ramadan sahaja dan tidak pada bulan-bulan yang lain. Kerana terdapat juga puasa-puasa sunat yang dianjurkan dan digalakkan untuk kita berpuasa, yang mana terdapat hadis-hadis yang masyhur, hadis-hadis yang sahih berkaitan dengan ganjaran berpuasa selain daripada puasa di dalam bulan Ramadan. Jadi sebagai kita mengambil faedah kita memasuki bulan puasa ini adalah kita membiasakan diri kita dengan berpuasa. Khususnya puasa sunat yang paling dekat dengan kita adalah puasa 6 hari pada bulan Syawal. Puasa 6 hari pada bulan Syawal ini tidak ditentukan bila. Cuma kita digalakkan dan disunatkan untuk berpuasa 6 hari. Tak kiralah kita berpuasa minggu pertama 6 hari straight, tapi janganlah berpuasa pada hari raya Aidilfitri. Maksudnya selepas daripada hari raya Aidilfitri, selama 6 hari berturut-turut, maka itu dikira. Ataupun kita ambil 2 hari pada setiap minggu, Isnin dan juga Khamis. Isnin Khamis minggu pertama, Isnin Khamis minggu kedua, dan sehinggalah minggu yang keempat. Yang penting adalah kita berusaha untuk melaksanakan ibadat puasa ini sebagai satu kebiasaan, bukan hanya pada ketika bulan Ramadan. Maka kata musannif rahimahullah, jika kamu tidak mengambil peluang daripada puasa-puasa selain daripada puasa bulan Ramadan ini, engkau telah meninggalkan merebut keuntungan dengan puasa sunat dan tidak mengambil peluang untuk merebut darjat yang tinggi di syurga Firdaus. Nanti engkau akan menyesal apabila engkau melihat pahala orang yang banyak berpuasa seperti halnya engkau melihat bintang-bintang yang berkelip-kelip di langit. Jadi kelebihan orang yang berpuasa ini berbanding dengan orang yang tidak berpuasa adalah dia lebih jauh tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita sama-sama berpuasa 30 hari dalam bulan Ramadan, tetapi ada orang lain yang lebih daripada kita. Seperti mana kita sebut tadi, jika sekiranya seseorang itu berpuasa menambah 6 hari dalam bulan Syawal, seolah-olah dia berpuasa selama setahun, lebih daripada kita. Kita sebulan sahaja, tapi apabila seseorang itu lebih daripada orang lain, maka dia mendahului kita berbanding
amal ibadat. Sedangkan Allah Ta'ala kata fastabiqul khairat, maka bekerja-kerjalah, berlumba-lumbalah kamu melakukan kebaikan. Jadi berlumba-lumba ni bukan maksud adalah kita buat sekadar apa yang kita mampu, tak, tapi kita mendahului orang lain untuk mendapat satu kebaikan. Itu maksud fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah kita dalam mencari kebajikan. Mereka itu jauh lebih tinggi daripada kalian, kerana mereka berada pada darjat yang tinggi sekali. Dan kata Imam Al-Ghazali, di sepanjang tahun ada hari-hari yang mempunyai kelebihan yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Antara hari-hari tersebut adalah hari yang disunatkan puasa ialah hari Arafah pada 9 Zulhijjah. Disunatkan untuk berpuasa bagi orang yang tidak mengerjakan haji. Pada hari Arafah disunatkan berpuasa. Dan antara hari-hari yang disunatkan untuk kita berpuasa juga adalah hari Ashura dan juga Tasu'a. Tasu'a 9 Muharram dan juga Ashura 10 Muharram. Dua itu hari yang disunatkan untuk kita berpuasa. Antaranya lagi 10 hari pertama bulan Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Muharram dan juga bulan Rajab. Jadi ini adalah bulan-bulan yang disebut sebagai bulan-bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Disunatkan untuk kita berpuasa pada awal 10 hari pertama pada bulan-bulan haram. Dan begitu juga disunatkan kita dalam setahun tu kita ada puasa Ramadan, puasa seperti mana kita sebut tadi bulan-bulan haram. Dan di dalam sebulan pula kita ada hari-hari yang kita boleh berpuasa di dalamnya. Dalam 30 hari itu ada hari-hari yang disunatkan untuk kita berpuasa. Antaranya disebut sebagai hari baik, hari bid, hari putih, iaitu pada 13, 14, 15 hari bulan pada setiap bulan. Selain daripada bulan Ramadan lah, bulan Syawal disunatkan untuk kita 13, 14, 15, pertengahan. Kemudian Muharram 13, 14, 15 itu disebut sebagai hari bid, hari putih. Maka di dalam setahun ada bulan-bulan tertentu, di dalam sebulan ada hari-hari tertentu 13, 14, 15. Dan di dalam seminggu ada hari-hari yang tertentu untuk mempunyai kelebihan untuk kita berpuasa, iaitu hari Isnin, hari Khamis. Seperti mana kita sebutlah, hari Isnin dan juga Khamis itu disunatkan untuk kita berpuasa. Maka kata musannif rahimahullah, puasa hari Isnin dan Khamis adalah mengkifaratkan dosa seminggu. Dalam seminggu tu, daripada Isnin sampai Ahad, kita puasa Isnin ataupun kita puasa Khamis. Maka puasa kita pada hari Isnin tersebut menghapuskan dosa kita selama seminggu. Dan puasa pada pertengahan bulan, hari baik 13, 14, 15 itu menghapuskan dosa sebulan. Dalam sebulan penuh, satu hari bulan sampailah 30 hari bulan, kita puasa pada pertengahan 13, 14, 15, maka puasa kita itu menghapuskan dosa kita itu selama sebulan. Dan bulan-bulan yang kita puasa di dalam setahun, contohnya bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Rajab dan juga sebagainya, menghapuskan dosa setahun. Jadi pada setiap kiraan waktu itu ada kifarat dosanya, ada penghapus dosanya, iaitu dengan berpuasa. Dalam setahun ada puasanya, dalam sebulan ada puasanya, dan dalam sehari ada puasanya. Kerana sifat seorang yang berpuasa itu adalah menjaga dirinya daripada perbuatan dosa. Jadi apabila telah hapus segala dosa dari sudut bulan, hari, tahun itu, maka dia dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kita tahu, bulan Ramadan ini yang selalu kita dengar adalah bulan untuk kita melatih takwa. Mana Nabi SAW bersabda, as-siyamul junnah, puasa itu adalah satu perisai. Para ulama membahaskan kenapa Nabi SAW menyebutkan puasa ni sebagai satu perisai. Kerana kita lebih terkehadapan daripada amalan kita yang biasa. Kita pada hari biasa kita akan menahan diri kita daripada perbuatan yang haram. Tidak makan makanan yang haram, tidak tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Tetapi apabila tiba bulan puasa,
kita di satu step lebih di hadapan, kita menahan diri daripada perbuatan yang harus untuk kita buat pada hari-hari biasa. Contoh makan dan juga minum, pada hari biasa kita boleh makan dan juga minum. Tetapi dalam bulan puasa Allah Ta'ala kata tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, dan kita patuh kepada Allah Ta'ala. Maksudnya adalah kita step, bukan sahaja kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, bahkan perkara yang harus pada hari biasa Allah Ta'ala larang kita untuk buat, kita juga taat kepada Allah Ta'ala. Dan dari sudut apa yang dihalang, apa yang dilarang kepada kita untuk lakukan, itu perkara yang asasi bagi kita. Makan, minum, kalau kita tak makan, tak minum, itu adalah perkara yang susah bagi kita. Tapi kita mampu laksanakan kerana kita melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Maka ini adalah satu latihan untuk kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sebab itu Nabi SAW kata, wasiyamu junnah, puasa itu satu perisai. Kerana kalaulah kita boleh tahan perkara yang diharuskan oleh Allah, maka apatah lagi kita boleh menahan diri daripada perkara yang haram. Jauh lagi kita nak sampai kepada perkara yang haram, kerana di depan kita perisai kita adalah perkara yang harus pun kita mampu untuk menahan diri daripadanya. Sebab itu Nabi SAW kata, wasiyamu junnah, puasa itu adalah satu perisai. Kemudian kata Nabi SAW lagi, fa iza kana yaumu sawmi ahadikum, dan apabila seseorang itu berpuasa pada satu hari, pada hari dia berpuasa, fala yaghfas wala yaskhab, janganlah dia berkata perkataan-perkataan yang tidak elok, perkataan-perkataan yang buruk, dan juga janganlah dia menengking, meninggikan suara. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim, apabila seorang ini bertengkar dengan dia, apabila seorang ini membangkitkan kemarahan dia, maka hendaklah dia berkata, aku sedang berpuasa. Dan dalam satu hadis Nabi SAW yang lain, Nabi SAW menyebut, man lam yada' qawla zur wal amala bih, orang yang tidak meninggalkan kata-kata yang buruk dan juga amalan-amalan yang keji ketika dia berpuasa, falaisa lillahi hajatun an yad'a ta'amahu wa syarabah, maka Allah Ta'ala tidak berhajat untuk dia meninggalkan makan minumnya. Maksudnya apa? Seseorang yang dia berpuasa tapi dalam masa yang sama dia buat perkara-perkara yang haram, perkataan yang haram, lakukan perbuatan-perbuatan yang haram, maka Allah Ta'ala kata, aku tidak berhajat. Kerana puasa ni adalah satu step yang lebih atas. Dia bukan sahaja meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah, tapi meninggalkan perkara yang harus untuk kita buat pada hari-hari biasa. Maka apabila seorang itu berpuasa, mestilah dia menjaga diri daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya dia mendapat pahala puasa tersebut. Ini juga seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahawa Rasulullah SAW bersabda, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Boleh jadi orang yang berpuasa itu tidak mendapat apa-apa manfaat, tidak mendapat pahala, tidak mendapat apa-apa ganjaran faedah, kecuali lapar dan juga dahaga sahaja. Kenapa? Kerana dia berpuasa, tapi perbuatan-perbuatan maksiat yang lain masih lagi dia berterusan. Wa rubba qa'imin, dan boleh jadi orang yang bangun malam berqiyamul lail, laisa lahu min qiyamihi illa sahar, tidak mendapat apa faedah kecuali hanya berjaga malam, hanya mengantuk sahaja dia dapat. Kerana di samping dia berjaga malam, pada siangnya dia buat balik perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi puasa itu adalah satu junnah, satu perisai menghalang diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang haram. Sebab itu apabila kita tengok di dalam ayat berkaitan dengan puasa, iaitu surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Ta'ala sebut tentang puasa, dan selepas daripada ayat tersebut Allah Ta'ala ceritakan, wala ta'kulu amwalakum bil batil, janganlah kamu makan harta-harta sesama dengan kamu ini dengan jalan yang batil. Menunjukkan bahawa ada kesinambungan daripada puasa itu kepada perbuatan kita meninggalkan perkara-perkara yang haram. Ini disebut sebagai munasabah ayat, daripada ayat yang Allah Ta'ala terangkan tentang puasa, dan selepas itu Allah Ta'ala ikatkan dia dengan melarang kita daripada makan perkara yang haram. Maka sepatutnya, kata mufassir, apabila melihatkan kesinambungan ayat ini, sepatutnya bagi orang yang boleh menahan diri daripada memakan perkara yang harus baginya, daripada makanan
yang diusahakan dia sendiri, maka sudah tentu dia boleh menahan diri daripada memakan harta orang lain yang haram baginya. Jadi puasa itu mendidik kita untuk bersifat takwa. Bukan sahaja kita berlapar dan juga dahaga, tetapi puasa itu membentukkan diri kita sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita apabila kita berpuasa, kita mendidik diri kita untuk melaksanakan puasa itu dengan sebaik-baiknya. Sebab itu juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran pahala puasa ini itu semata-mata pilihan dan juga kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana nak Nabi SAW bersabda, kullu amali ibni Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam ini akan digandakan. Al-hasanatu asyru amsalihha. Satu kebaikan akan digandakan dengan 10 kali ganda. Ila 700 di'fin, sehinggalah kepada 700 kali ganda. Qala Allah Azza wa Jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu adalah kehendak aku. Ikut kehendak aku. Wa ana ajzi bih, akulah yang akan berikan ganjaran pahala kepada orang yang berpuasa tanpa mengikut kepada kadar-kadar yang telah ditetapkan. Contoh kita solat berjemaah, Rasulullah SAW dalam hadis menyebutkan 27 kali ganda daripada orang yang solat bersendirian. Ada kadar-kadar yang tertentu. Tetapi apabila tiba ibadat puasa ini, Allah Ta'ala kata, fa innahu li, itu untuk aku, terikat dengan gandaan-gandaan yang telah ditetapkan. Wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan berikan. Jadi para ulama antaranya ialah Ibn Rajab Al-Hambali membahaskan tentang kenapa puasa ini diberikan keistimewaan sekalian sedemikian. Kerana yang pertama adalah keistimewaan ibadat puasa ini kita tidak boleh riak. Kita tak boleh menunjuk-nunjuk. Untuk kita ibadat itu untuk kita tunjuk kepada orang lain. Kalau puasa, kalau solat kita boleh tunjuk. Kita apabila duduk dekat masjid, kita solat lebih daripada orang lain. Solat sunat ba'diyah 4 rakaat contohnya. Nak tunjuk bahawa kita lebih berbanding orang lain. Kalau baca Quran, kita boleh kuatkan suara, nak tunjuk bahawa kita ni sedang baca Quran. Boleh riak dengan orang. Tapi apabila puasa, kita tak boleh tunjuk. Kerana puasa adalah perbuatan menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu tak boleh dilihat oleh manusia. Kita buat puasa itu tak boleh dilihat. Maka antara satu kelebihan keistimewaan ibadat puasa adalah kita tidak boleh riak. Jadi apabila kalau seseorang itu betul-betul berpuasa kerana Allah Ta'ala, maka sudah tentu dia ikhlas. Contoh kalau seorang tu tidak ada orang di sekeliling dia, duduk dalam bilik keseorangan. Dia boleh untuk makan, dia boleh untuk minum, tidak ada orang tahu. Tetapi dia memilih untuk terus berpuasa dan menjaga puasanya walaupun tidak dilihat oleh orang lain, maka itu tanda keikhlasan yang ada pada diri orang yang berpuasa. Maka sebab itu kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, puasa ini orang lain tak tahu, maka pahala pun tidak diketahui oleh sesiapa pun. Hatta malaikat sekalipun tak tahu berapa Allah Ta'ala berikan ganjaran pahala kepada kita. Kerana itu adalah ibadat yang hanya kita dengan Allah Ta'ala tahu. Adakah kita benar-benar berpuasa ataupun kita tidak berpuasa. Dan antaranya lagi kenapa ibadat puasa ini digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahalanya, kerana di dalamnya ada elemen yang disebut sebagai elemen sabar. Kita sabar untuk tidak makan, kita sabar untuk tidak bergaduh, kita sabar untuk tidak marah, kita sabar untuk menjaga diri daripada perkara-perkara yang diharuskan kepada kita pada hari biasa. Dan apabila ada elemen itu, Allah Ta'ala kata, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan diberikan ganjaran pahala bagi orang yang sabar ini dengan tanpa hisab. Jadi disebabkan orang yang sabar itu, sifat sabar itu ada pada orang yang berpuasa, maka ganjaran dia adalah tidak terhad, bighairi hisab, tanpa kadar dan juga ketentuan yang tertentu. Maka sebab itu apabila seseorang itu berpuasa, gandaan itu adalah mengikut kepada kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak beri banyak mana, itu adalah terserah kepada Allah Ta'ala.
Tetapi apa yang kita tahu sudah tentu dia lebih banyak daripada ibadat-ibadat yang lain. Kemudian sebabkan itu, apabila kita berpuasa, kita mestilah mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pahala. Apabila kita berpuasa ini, Nabi SAW kata, man qama ramadana imanan, man shama ramadana imanan wa ihtisaban. Ada dua faktor, ada dua elemen yang menyebabkan seseorang itu berjaya dalam puasa dalam bulan Ramadannya adalah, pertama, dia beriman. Dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala memerintahkannya untuk berpuasa, maka dia beriman dengan Allah Taala dan perintahnya tersebut. Dan yang keduanya adalah wahtisabah. Dia sentiasa mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dalam berpuasa ini bukan sahaja kita beribadat sekadar biasa-biasa, tetapi kita mengharapkan ganjaran yang lebih besar lagi. Kerana Allah Ta'ala ni sifatnya maha kaya dan juga maha pemurah. Kalau orang kita minta lebih sikit, mungkin orang tu akan marah. Contoh, kita nak minta duit raya lebih sikit, biasa bagi RM5, kita minta dekat bapak saudara kita, minta bagi tahun ni RM50 contoh. Dia kata, apa banyak sangat? Jadi kalau manusia tu apabila kita minta lebih, dia akan marah. Tapi Allah Ta'ala ni, kita berharap bahawa dapat lebih daripada apa yang kita lakukan, maka itu adalah perkara yang baik. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam hadis yang kita bacakan tadi, man shama ramadana imanan wa ihtisaban. Kita mesti mengharapkan, kita mesti seolah-olah kita nak lebih lagi dengan amalan yang kita lakukan, kita nak lebih ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Allah Taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan dihapuskan segala dosa-dosanya yang selepas daripada itu. Dan kita pada di akhir bulan Ramadan ini, hendaklah kita tahu bahawa matlamat kita dengan puasa kita ni adalah apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sahaja di dunia. Kerana Nabi SAW bersabda, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu, dia akan mendapat dua kegembiraan. Apabila seseorang itu berpuasa, maka dia akan mendapat dua kegembiraan. Yang pertama, kegembiraan apabila dia berbuka puasa. Dia dah tahan lapar dan juga dahaga seharian, apabila tiba waktu untuk berbuka puasa, dia gembira. Ada makanan, ada minuman yang dia dapat hilangkan rasa lapar dan juga dahaganya apabila dia berbuka puasa. Kemudian yang kedua adalah kegembiraannya apabila dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, lis-shaimi farhatan yafrahuhuma. Bagi orang yang berpuasa itu, dia akan mendapat dua kegembiraan yang dia bergembira dengannya. Iza aftara fariha bi fitrih. Apabila dia berbuka puasa, dia gembira dengan makanan buka puasanya. Wa idza laqiya rabbah, apabila dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, fariha bi shaumi, maka dia bergembira dengan puasanya. Maka ini menunjukkan tingkatan orang yang berpuasa. Ada orang yang berpuasa hanya menahan diri daripada lapar dan juga dahaga. Apabila dia buka puasa, dia gembira. Tapi ada orang yang menahan diri daripada apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala untuk dia lakukan. Maka dia akan bergembira apabila dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita tak nampak apa perbezaan antara kedua-duanya, tetapi kita tengok kepada apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali apabila dia membahagikan tingkatan orang yang berpuasa itu kepada 3 tingkatan. Imam Al-Ghazali dia menyebutkan bahawa tingkatan orang yang berpuasa ada 3. Yang pertama disebut sebagai shaumul awam, puasa orang awam, puasa orang kebanyakan, iaitu menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar sehinggalah tenggelam matahari. Maka itu adalah puasa orang biasa, macam kita lah. Kita puasa menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar sehinggalah terbenam matahari. Itu peringkat yang pertama. Peringkat yang kedua adalah disebut sebagai shaumul khawas, puasa orang khusus ataupun VIP, golongan-golongan yang VIP, iaitu
berpuasa seluruh anggota badannya daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, iaitu puasa mata daripada melihat perkara yang diharamkan oleh Allah, berpuasa telinga daripada mendengar perkara yang diharamkan oleh Allah. Semua tubuh badan, tangan, kaki daripada berjalan kepada tempat yang diharamkan oleh Allah. Itu adalah puasa khawas, puasa golongan VIP. Tetapi di sana ada satu lagi tingkatan yang lebih tinggi daripada golongan khawas ini, disebut sebagai shaumul khawasil khawas, golongan VVIP, very very important person. Lebih tinggi lagi, yang paling tinggi. Apa mereka buat? Dan kita apabila kita nak berpuasa, kita nak pada tahap yang tertinggi. Tapi apabila kita sebut khawasul khawas ni, ia bukanlah satu perkara yang mudah untuk kita ikut. Kata Imam Al-Ghazali, pada peringkat yang 3 disebut sebagai shaumul khawasil khawas ini adalah berpuasa daripada selain daripada Allah Ta'ala, berpuasa daripada dunia keseluruhannya. Hanya kehidupannya itu hanya kepada Allah Ta'ala. Seperti mana satu kata penyair untuk kita faham puasa khawasul khawas ini, waqad sumtu an lazzati dahri kulliha. Aku berpuasa daripada semua kelazatan dunia. Kelazatan dunia seperti pangkat yang besar, kereta besar, rumah besar, bini besar, semua sekali yang besar tu, kita berpuasa daripada ni. Kita cukup ambil sekadar apa yang membantu kita untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Wa yawma liqa zaka fitri siyam. Dan apabila hari aku bertemu Allah Ta'ala, itulah hari aku berbuka puasa. Dihalalkan semua perkara yang diharamkan sebelum tu. Jadi dia berpuasa bukan sahaja daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari, tapi semenjak daripada dia balik sehinggalah dia meninggal dunia, itu waktu dia berpuasa. Berpuasa daripada apa? Berpuasa bukan sahaja daripada makan dan juga minum, tapi semua kelazatan dunia. Dia ambil apa yang boleh membantunya untuk beribadat kepada Allah Ta'ala saja. Ini puasa disebut shaumul khawasil khawas. Sebab itu Nabi SAW apabila menyebutkan lis-shaimi farhatan, ada dua kegembiraan tu, kita nak yang kedua, iaitu apabila seseorang yang berpuasa itu dia gembira dengan buka puasanya. Dan yang kedua adalah dia gembira apabila dia apabila dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu peringkat yang ketiga, shaumul khawasil khawas. Dia berpuasa daripada dunia, dan waktu dia berbuka puasa adalah ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi untuk sampai kepada tingkatan tersebut, kita perlu naik peringkat demi peringkat. Daripada shaumul awam, jaga dulu puasa daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Pastikan puasa itu kita itu sah mengikut syarat. Kemudian barulah masuk kepada berpuasa dengan anggota badan, berpuasa mata, telinga, tangan, anggota-anggota badan yang lain. Barulah kita boleh sampai kepada peringkat yang disebut sebagai shaumul khawasil khawas. Kemudian apabila tiba bulan Ramadan ini, terdapat beberapa amalan yang boleh kita jadikan sebagai keutamaan kita. Cuma kita dah pada akhir Ramadan ini dan kita hanya tinggal beberapa hari, dan malam-malam ganjil pun kita dah hanya tinggal 29, kalau 29, kerana kita dah terlepas daripada 27 Ramadan. Tetapi apa yang nak disebutkan adalah di dalam masih lagi kita berbaki bulan puasa ini, terdapat amalan-amalan yang boleh kita jadikan sebagai kebiasaan kita di dalam bulan Ramadan, yang disebutkan oleh para ulama dengan 4 formula. Sebenarnya kalau nak sebut ni, kita kena sebut pada awal Ramadan supaya kita boleh sempurnakannya dalam masa 30 hari. Cuma kita sebut juga untuk sebagai kita memanfaatkan baki bulan Ramadan ini. Kata para ulama, ibadat yang boleh kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini ada 4 formula ni. Yang pertama disebut sebagai qillatul ta'am, iaitu sedikit makan. Kedua, qillatul kalam, sedikit berkata-kata. Yang ketiga, qillatul manam, sedikit tidur. Yang keempat, qillatul anam. Apa yang dimaksudkan dengan 4 perkara ni? Kita pergi satu persatu. Yang pertama adalah qillatul ta'am. Di dalam bulan puasa ini, perkara yang perlu ibadat yang perlu kita utamakan adalah sedikitkan makan. Iaitu maksud daripada sedikit makan ni, ibadat yang paling utama kita berpuasa. Mesti kita berpuasa terlebih dahulu, barulah kita sertai dengan ibadat-ibadat sunat yang lain. Janganlah kita tarawih 20 rakaat campur witir, tapi pada siangnya tak puasa. Pada siangnya pergi belakang pintu mamak, pergi beli plastik hitam contohnya. Tapi malam solat 20 campur dengan 3 witir. Itu tak sepatutnya.
Perkara yang pertama adalah puasa terlebih dahulu. Sebelum kita nak tambah dengan amalan-amalan sunat yang lain, puasa mesti penuh. Antaranya lagi adalah sedikit makan ini adalah kita makan pada kadar yang cukup untuk kita menghilangkan rasa lapar. Janganlah kita apabila kita berbuka puasa itu kita makan sehingga kita kenyang, tidak mampu untuk melaksanakan ibadat-ibadat selepas daripada buka puasa tersebut. Dan antaranya lagi adalah di dalam qillatul ta'am ini adalah kita boleh untuk kita beli makanan yang banyak untuk kita memberi sokongan kepada peniaga-peniaga. Kalau kita semua nak makan dengan makanan yang sedikit contohnya, siapa pula yang nak beli makanan-makanan di bazar Ramadan? Jadi kita boleh untuk beli dengan jumlah yang tertentu yang biasa kita beli, cuma kita sedekahkan makanan-makanan yang kita beli yang banyak itu kepada orang lain, khususnya kepada orang-orang yang berbuka puasa. Kerana Nabi SAW menyebut man fattara sha'iman, bahawa siapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, kana lahu mislu ajrihi, maka dia akan mendapat pahala sama seperti orang yang berpuasa tersebut. Ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'a, dan tidak akan berkurang sedikit pun daripada pahala orang yang berpuasa tersebut. Jadi antara ibadat di bawah qillatul ta'am, beri makan kepada orang yang berbuka puasa. Dan antaranya lagi adalah dengan duit yang kita ada, kita berjimat dalam bulan Ramadan ini, kita kurangkan untuk diri kita tapi lebihkan untuk orang lain, iaitu kita memberi sedekah. Kalau kita tak beri makanan, kita berikan sedekah kepada orang lain. Kerana Nabi SAW menyebut Kana Rasulullah SAW ajwadun nas. Nabi SAW ni seorang yang sangat pemurah. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan Nabi SAW akan lebih pemurah lagi apabila tiba bulan Ramadan. Jadi antara ibadat dalam qillatul ta'am, memberi sedekah. Jadi secara rumusan, yang pertama qillatul ta'am, adanya ibadat puasa, adanya ibadat tidak berlebih-lebihan dalam makan, adanya ibadat memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, dan ada ibadat bersedekah. Ini dalam kata kunci yang pertama, qillatul ta'am. Kata kunci yang kedua adalah qillatul kalam. Sedikitkan bercakap, sedikitkan berbual. Iaitu seperti mana kata Nabi SAW, iza asbaha ahlukum yawman sha'ima, apabila seorang itu berpuasa pada satu hari, fala yaghfas wala yajhad, fa in imru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni sha'im inni sha'im. Hendaklah orang yang berpuasa itu tidak berkata perkataan-perkataan yang tidak elok, dan janganlah dia meninggikan suara, tidak mengumpat, tidak mengata orang. Kerana itu, dan apabila seseorang itu bertengkar dengannya, maka hendaklah dia mengatakan aku sedang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa ini dia kena kurangkan berkata-kata, kerana boleh jadi kata-katanya menyakitkan hati orang lain, boleh jadi kata-katanya menyebabkan pertengkaran, boleh jadi kata-katanya tersebut berlaku pergaduhan. Jadi termasuk dalam qillatul kalam ni, kurangkan berkata-kata di dalam bulan Ramadan. Dan antaranya lagi adalah di dalam ibadat kurang berkata-kata, kita kurangkan berkata-kata tapi kita lebihkan ibadat-ibadat dari sudut zikir, selawat, doa dan juga bacaan Al-Quran. Maka dari sudut ini, kita tidak banyak menggunakan perkataan kita untuk kita bersembang, berbual dengan orang, tetapi kita gantikannya dengan membaca Al-Quran, berzikir dan juga berselawat ke atas Nabi SAW. Itu termasuk dalam qillatul kalam. Qillatul kalam tu secara rumusannya adalah kita tidak membanyakkan perbualan kita, kita tidak bergaduh, kita tidak bertengkar, kita tidak mengumpat, dan kita ganti perkataan-perkataan kita itu dengan zikir, bacaan Al-Quran, selawat, doa dan juga sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah qillatul manam, kurangkan tidur, sedikitkan tidur di dalam bulan puasa ini. Apa maksud sedikitkan tidur? Adalah kita mendirikan solat-solat malam. Yang biasa kita laksanakan adalah solat sunat tarawih. Contoh, kalau ada seseorang daripada kalangan kita ni, mungkinlah dia tidur awal, pukul 10 dah tidur dah, pukul 9.30 kalau ada lah, 9.30 dah tidur dah. Apabila tiba bulan Ramadan, sedikitkan tidur, tetapi lebihkan berjaga malam. Bukan sekadar lebih berjaga malam, tetapi isi apabila kita berjaga malam itu dengan ibadat.
Maka antara termasuk dalam qillatul manam ini adalah solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih paling kurang adalah 8 rakaat. Dan jika kita mampu untuk melaksanakan witir, maka kita laksanakanlah witir walaupun hanya 1 rakaat. Dan antaranya lagi termasuk dalam qillatul manam ini adalah qiyamul lail. Bangun pada waktu malam, kita dirikan waktu senggang masa yang kita peruntukkan untuk kita tidur pada hari biasa tu, kita sedikitkan tidur tapi kita isi dengan qiyamul lail. Bangun pada waktu malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antaranya juga adalah qillatul manam adalah kita bersahur. Bersahur adalah satu ibadat yang dituntut oleh Nabi SAW. Jadi walaupun kita dah, contohnya kita mawarih, hari tu masjid buat mawarih, dia buat lamp shine contohnya, 2 ketul seorang dia bagi, contoh. Walaupun kita dah makan kenyang masa mawarih tu, kita disunatkan juga untuk bangun pada waktu sahur untuk mengambil keberkatan daripada sahur tersebut. Jadi bangun pada waktu sahur itu adalah kita sedikitkan waktu kita tidur. Kita tidak bangun pada waktu pagi-pagi untuk makan, tapi untuk tengok bola penahalah. Pada musim World Cup tu kita bangun. Tapi kita tidak bangun pada waktu malam itu semata-mata untuk makan, kecuali pada ketika bulan Ramadan. Jadi antara ibadat di dalam sedikitkan tidur ini adalah bangun bersahur. Walaupun kita dah kenyang dah, walaupun kita dah makan untuk cukup dah untuk pada hari esoknya, bangun untuk bersahur walaupun minum segelas air ataupun sebiji kurma. Dan yang terakhir adalah ibadat yang dianjurkan untuk kita lakukan dalam bulan Ramadan ini adalah qillatul anam. Sedikitkan kita bergaul dengan manusia, berjumpa dengan manusia, bercakap dengan manusia, bergaul dengan manusia. Iaitu ibadat yang termasuk di dalam qillatul anam ini adalah kita mengasingkan diri untuk beribadat. Pada waktu malam, biasanya kita tidur dengan isteri dan juga anak-anak kita. Asingkan diri kita, duduk pada satu bilik untuk kita beribadat, membaca Al-Quran dan juga sebagainya. Maksudnya kita mengasingkan diri daripada banyak bergaul dengan manusia. Antaranya lagi adalah ibadat yang termasuk dalam qillatul anam adalah kita beriktikaf di masjid. Apabila kita beriktikaf di masjid, jangan kita pergi iktikaf tu pergi sembang dengan kawan-kawan kita pula. Kerana tujuan kita iktikaf tu adalah untuk kita mengasingkan diri untuk beribadat. Di rumah ada waktu kita mengasingkan diri untuk beribadat, dan di masjid juga kita ada waktu untuk kita mengasingkan diri untuk beribadat. Dan iktikaf ini khusus ada di dalam bulan Ramadan. Dan apabila kita lihat kepada kitab-kitab fiqh, apabila disebutkan perbahasan tentang puasa, maka selepas daripada puasa itu bab iktikaf. Bab iktikaf kerana sinonim apabila tiba bulan Ramadan itu ibadat iktikaf ini adalah dianjurkan untuk kita laksanakan. Jadi pada bulan-bulan puasa, contohnya pada malam hari-hari ganjil, carilah di masjid-masjid yang dibuka untuk iktikaf, kita iktikafkan, kita beriktikaf di dalamnya dan mengasingkan diri daripada berjumpa dengan manusia dengan beriktikaf di dalam masjid. Antaranya juga adalah qillatul anam ini, termasuk dalam qillatul anam adalah menjauhkan diri daripada perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Habit-habit, kebiasaan-kebiasaan yang tidak bermanfaat. Contohnya kita banyak scroll sosial media, WhatsApp, Facebook. Kurangkan benda tersebut, kurangkan bergaul dengan manusia. Mungkin bergaul dengan manusia sekeliling ni kita kurang, tapi dekat Facebook kita update status setiap 2 minit kita update. Kita like sana, Twitter tak Twitter, Instagram lagi, WhatsApp lagi. Jadi kurangkan bergaul, kurangkan terlibat dalam apa-apa perbualan, apa-apa chat yang tidak memberi manfaat kepada kita, yang termasuk daripada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Maka antara ibadat itu adalah jauhi daripada habit ataupun adat-adat kebiasaan yang tidak bermanfaat. Maka secara khulasahnya ada 4 formula untuk kita melaksanakan ibadat di dalam bulan Ramadan. Saya simpulkan: qillatul anam, berpuasa, memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Batu qillatul kalam, sedikitkan berkata-kata. Qillatul anam, sedikitkan tidur dengan mendirikan malam. Dan yang terakhir, qillatul anam, sedikitkan diri daripada bergaul daripada manusia. Jadi dengan hari-hari yang berbaki ini, moga-moga kita dapat mengimarahkan dengan sebaik-baiknya. Kerana seperti mana yang kita selalu dipesan oleh guru kita, ustaz-ustaz dan juga para masyayikh, bahawa kita
kun rabbaniyin wala ramadaniyin. Jadilah kamu hamba kepada Allah, kepada Tuhan, dan janganlah kamu jadi hamba kepada Ramadan. Apabila tiba bulan Ramadan saja kita nak memperbanyakkan ibadat. Tapi apabila tiba satu Syawal, kita dah berhenti daripada ibadat-ibadat yang kita laksanakan pada bulan Ramadan, seolah-olah kita hanya menyembah Allah Ta'ala pada bulan Ramadan sahaja dan tidak pada bulan yang lain. Maka kata para ulama, kun rabbaniyin, jadilah kamu hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah ada pada setiap masa dan juga pada setiap keadaan. Janganlah kamu menjadi hamba kepada bulan Ramadan. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan kepada kita sifat taqwa apabila kita telah menghadapi bulan Ramadan ini. Moga-moga kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti mana di dalam hadis yang kita bacakan tadi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.